boleh terus promote. Okay, nanti bila you dah complete TCF nanti akan keluar dalam MPOS lah, so you guys dah boleh buat quotation, dah boleh start promote dah. Okay, produk ni hanya available starting daripada Isnin 14 Ogos sampai 30 September sahaja. Dia takkan ada selamanya. Produk ni sangat menarik. So that's why benda-benda menarik ni tak kekal selamanya lah. Okay, so that's why dia ada tempoh-tempoh dia. Alright, okay. Okay, so mungkin before kita cerita lebih lanjut berkenaan dengan produk ni, mungkin saya nak cerita sedikit background macam mana kita boleh ada idea nak keluarkan produk ni ataupun kenapa kita keluarkan produk ni. Okay, kalau kita tengok World Report 2023 on Malaysia punya ekonomi Okay, so awal-awal tahun hari tu kita punya PMX ada keluarkan statement di mana dia kata despite these global economic challenges and uncertainty which is of the perang dekat luar negara kan, kita punya global economy, global punya uncertainty, government is confident of achieve growth forecast of 4 to 5% 2023. So maksudnya despite all the challenges yang apa yang berlaku dekat dunia sekarang ni kan, politik ke berbolak-balik ke perang ke apa semua tu, dia PMX cakap dia yakin government boleh achieve economic growth of 4% kepada 5% pada tahun 2023. Tetapi pada Jun 2023 kita check balik, kita punya ekonomi dah beat kita punya forecast, which is kita forecast 5% maximum, tetapi kita dah beat kepada 5.6% growth. Okay, so maksudnya dekat sini ekonomi kita bukan dalam krisis lagi dah macam beberapa tahun lepas. Okay, in fact ekonomi kita dah gain strength dah dekat sini. So apa maksudnya dekat sini? Okay, apa maksud bila economic growth, economic strength semua ni kan? Maksudnya dekat sini, Malaysia is experiencing a prolonged period of growth and increasing economic activity yang menyebabkan kita punya GDP, gross domestic produce kita, which is kita punya income pun meningkat. Okay, kita punya consistent increase lah. Okay, menyebabkan kita punya ekonomi negara lebih kukuh lah. Okay, dalam masa sama pun kita boleh perasan kita punya inflasi pun berkurang. Siapa tahu inflasi negara kita sekarang pada tahap berapa persen? Boleh type dalam chat box. Berapa persen sekarang inflasi negara kita? Agak-agak siapa yang tahu? 2.4, yes, betul. Okay, so inflasi negara kita dah jatuh pada 2.4% selepas beberapa tahun. And ringgit Malaysia kita pun semakin kukuh. Ringgit Malaysia kita I think sekarang dah RM4. Berapa? 70 sen? 4.6 compared to dollar Okay, so which is dah lama kita tak merasa kekukuhan ringgit Malaysia ni Okay, so all this coming from a good it's a good indication lah untuk kita punya ekonomi. So daripada situ juga kalau kita tengok ringgit inflasi dah turun, ringgit kita mengukuh kan. Okay, so pelabur-pelabur luar pun rasa lebih yakin untuk invest dalam negara kita. So that's why lately ni kita dapat Tesla. Okay, Tesla nak pasang kilang dia. Okay, nak buka dekat Malaysia dah. Okay, so ini dengan datangnya pelabur-pelabur luar yang besar macam ni membuatkan kita lebih, ekonomi kita semakin berkembang. And then business kita even local pun akan expand. Okay, bila business dekat dalam Malaysia ni, dalam negara kita expand, okay, so maksudnya peluang pekerjaan yang lebih tinggi yang menyebabkan kita punya employment rate pun semakin tinggi. Okay, maksudnya orang ramai lebih, maksudnya orang ramai ada pekerjaan dah, lebih ramai yang employed dekat Malaysia ni. Kalau saya perasan pun lately ni dekat KL ni dah berapa bulan saya perasan ni pun jam dia macam makin teruk. So saya rasa sebab ramai dah start kerja dekat KL lah kot. Okay, so tiba-tiba macam lately ni macam jam dia lain macam pagi-pagi Alright, okay, dalam masa sama juga bila ekonomi kita dah growth, ramai orang employed, so benda ni pun akan menyebabkan kita punya average income kita pun akan meningkat. So mungkin kita akan tengoklah hasil dia dalam 2-3 tahun lagi kita punya minimum wage kita pun akan meningkat juga So bila income meningkat menyebabkan purchasing power, ramai orang ada duit lebihan, purchasing power pun meningkat. Okay, so bila purchasing power meningkat, orang ramai spend money. So bila spend money, duit banyak circulate and also orang ada lebihan duit untuk diorang simpan atau invest. Okay, so kalau kita tengok kat sini pun
orang ramai dah ada duit, lebihan duit sekarang kan. Okay, and kita dah tengok juga post pandemic, since lepas COVID, kita tengok kan, it's a new dynamic in regards to financial literacy. Financial literacy ni adalah kepekaan, kefahaman tentang financial kewangan. Okay, maksudnya dekat sini, rakyat Malaysia lebih peka and lebih faham macam mana nak manage diorang punya duit dah sekarang. Okay, before pandemic kita tengok ramai yang spend duit, okay, kurang menyimpan. Okay, ataupun diorang tak tahu, diorang tak rasa kepentingan takaful semua ni kan untuk menyimpan semua ni. Tapi bila pandemik datang, diorang dah start hilang pekerjaan, dekat situlah diorang sedar yang macam tak ada duit lah, tak ada simpanan. Okay, tak tahu macam mana nak survive. Itu yang kita banyak minta, banyak kita tengok ramai yang minta bantuan semua ni kan. Okay, so lepas tu diorang dah sedar, starting daripada post pandemic lah, kita tengok ramai orang dah ada kesedaran about takaful, insurans, awareness on kenapa kena simpan duit, kenapa kena ada side income semua ni kan. Okay, so diorang lebih peka macam mana nak manage duit. Okay, so daripada situ juga kita nampak that people are starting to prioritize untuk saving investment. Takaful aside untuk protection, tetapi dalam masa sama diorang dah nampak dah kepentingan untuk simpan and invest juga. Okay, diorang faham kepentingan untuk set aside fund untuk diorang punya future use. Okay, and also dalam masa sama seeking opportunity untuk gain income juga, active atau passive investment atau income. So that's why kita nampak ramai yang buat affiliate, ramai yang buat TikTok content, ramai yang start buat bisnes kecil-kecilan untuk gain side income juga kat sini, sebab kita tahu kita perlukan additional fund untuk maintain kita punya lifestyle atau improve kita punya kehidupan. Okay, so bila kita cerita pasal investment atau income ni kan, of course kita nak tahu apa purpose diorang nak simpan atau invest ni. Okay, some of the financial goals yang kita boleh tengok adalah dari side child education ataupun simpanan untuk anak sambung belajar. Okay, ini adalah hasil daripada generasi-generasi kita yang mana merasa nak sambung belajar kena pinjam sana sini kan, PTPTN lah, kita dah tahu kesukaran dia macam mana. So kita nak anak kita, next generation, tak perlu bila nak sambung belajar, tak perlu nak meminjam-minjam, susah nak kena pergi isi form sana sini kan, naik turun minta scholarship apa semua tu. Okay, so kita lebih terbuka, kita lebih aware kenapa kita nak kena start simpan untuk anak kita sambung belajar. And kita juga kena sedar dan kita tak tahu PTPTN semua ni akan ada sampai bila. Mungkin time anak kita nak sambung belajar nanti mungkin dah tak ada. Mungkin kita kena meminjam dekat bank dah untuk anak sambung belajar. Okay, next adalah dari segi retirement pula. Okay, let's say lah sekarang ni kan, siapa tahu kalau you guys nak retire comfortably lah, how much do you need dalam you punya EPF untuk retire? Okay, boleh type dalam chat box. Boleh type dalam chat box agak-agak berapa you perlukan untuk retire. Kalau you nak retire tahun depan, agak-agak berapa amount yang you perlukan? 2.4 juta. Yes. Retire in KL kalau boleh retire in KL sebab negeri-negeri lain saya tak pernah duduk sana. 600,000, 500,000. Yes. Okay. 500, 2,400 sebulan. Tepatnya dah kira 2 juta, 3 juta. Yes. Okay, 900,000. Okay, betul. Alright, okay. So sekarang ni saya nak masing-masing 1 million at least. Bagus lah you guys ni. Okay, saya rasa macam you guys aware about retirement punya kepentingan ni. Okay, so sekarang ni saya nak tanya soalan. Anda semua tahu tak berapa average simpanan EPF rakyat Malaysia? Dalam akaun EPF diorang, average berapa yang diorang ada? Kalau let's say diorang nak retire, golongan nak retire tahun depan, berapa diorang ada? 10K. Ni dah datang kelas saya ke tadi? Okay, 50K, 100K. Okay, yes. Okay.
Okey, 10K. Tinggal sikit sebab dah banyak keluar banyak time PKP. Sedap pun. Yang I kasih, I sayang, I citra segala I tu kan. Okey. Alright. Okay, so sekarang ni you guys dah clear kan? Okay, untuk retire comfortably dalam KL, you guys need to have around 600,000 tau. Kalau nak retire next year. Okay, kalau in another 10 years, you need around millions lah. Okay, let's say kita nak retire tahun depan, kita perlukan 600,000. Okay, so and you guys pun tadi dah jawab, ramai rakyat Malaysia yang ada lebih kurang 10,000, 1,000, 20,000 kan? And below 100,000. And kalau you nak tahu, EPF ada keluarkan statement di mana close to half daripada EPF pencarum yang nak retire tahun depan, diorang hanya ada lebih kurang 10,000 in average dalam akaun diorang. Imagine 10,000 ni boleh tahan berapa lama. Okay, so sekarang ni saya nak semua orang pegang kalkulator, kalau boleh pegang phone ke. Okay, kita nak buat kiraan sama-sama Okay, semua orang ready? Kalau ready boleh bagi saya thumbs up. Okay, boleh buka calculator dalam phone ke, kalau ada calculator yang macam accountant tu ke kan, dekat office tu ke, okay, boleh guna Alright, okay, so sekarang ni kita cerita macam mana nak bagi kesedaran kepada orang luar sana lah, kepentingan untuk ada fund untuk retirement. Okay, so let's say lah, 1 tahun ada 365 hari. Okay, 1 tahun ada 365 hari. Okay, let's say lah kita makan sehari 3 kali. Okay, so cuba anda semua darab 365 darab 3. Sebab apa? Setahun, sehari kita makan 3 kali, so kita nak kira setahun berapa kali kita makan. Cuba kira berapa? 365 darab 3. Okay, 1095. Betul. 10, maksudnya dalam setahun kita makan lebih kurang 1095 kali. Ini baru setahun Okay, so let's say lah kita ambil average satu kali makan RM10. Itu macam tak make sense, tapi kita ambil in average lah, RM10 sekali makan. Okay, RM10 darab dengan 1095, berapa? 10,950. Okay, so let's say lah itu untuk setahun Cuba you guys darab dengan 20 tahun. Cuba darab dengan 20. Berapa? 10,950 darab dengan 20 tahun. Yes, 219,000. Ini untuk makan sahaja. And cuba you guys darab 2. Sebab apa? Kita hidup dengan pasangan kan? Anak mungkin dah besar-besar kan? Kita cerita ni 219,000 seorang. Kita darab 2. Berapa? 438,000. Ini untuk makan sahaja. Belum termasuk you punya bil air, bil elektrik, you punya komitmen, lesen rumah tak habis bayar lagi, benda-benda lain. And RM10 makan ni pun saya rasa tak relevan dah. Especially dekat KL pun sekali makan saya rasa RM30. Betul tak? Seorang. RM20 lah seorang. Okay? So imagine untuk 20 tahun use, you kena ada lebih kurang 400, dekat 450,000 untuk makan sahaja. Okay, belum lagi benda-benda lain nak renovate, nak tukar pagar rumah ke kan, nak tukar grill rumah ke, nak tambah rumah atas ke kan. Belum lagi termasuk dengan you punya lifestyle, nak kopi ke apa semua. So, that's why 400,000 ni hanya untuk makan saja. So, imagine 600,000 untuk, let's say you nak retire tahun depan, you kena ada at least 600,000 dalam account you. 600,000 tahun depan. Tapi kita tengok berapa ramai rakyat Malaysia yang hanya ada 10,000 sahaja dalam akaun diorang. Yes. Tadi siapa cakap? Tak termasuk apa? Inflasi, yes. Ni cerita kalau makan tahun ni, kita tak tahu tahun depan, 10 tahun lagi makan berapa pula kan? Okay, so nak ceritakan dekat sini yang ramai orang diorang rasa macam EPF ni segalanya. Bila retire, tak apalah EPF ada. Okay, bukan nak salahkan EPF bukan It's the matter of bila kita banyak keluarkan, kita punya EPF pun sebenarnya tak cukup untuk tanggung kita punya retirement. Okay, so it's important untuk kita bagi awareness dekat orang luar sana, kepentingan untuk diorang ada additional fund untuk retire. Sebab sekarang ni kita dah tak boleh rely pada EPF sahaja. Okay, so far clear?
So far clear? Okay. Alright, okay. So another thing is mungkinlah kita financial goals, salah satu financial goals adalah untuk buka business. Macam saya pun kan, okay, saya pun plan juga bila saya dah retired, saya nak retired nanti saya nak adalah satu business kan yang memang saya nak kan. Okay, buka business. So daripada sekarang saya nak menyimpan duit in order untuk bila let's say lah saya nak retired lagi 30 tahun. Contohlah muda betul. 20 tahun lah Okay, lagi 20 tahun saya nak retire tu, saya dah ada some amount of money untuk saya kickstart buka bisnes. Sebab imagine lah kalau kita buka bisnes, bukanlah kita buka terus pulang modal, betul tak? Jarang lah bisnes yang terus pulang modal. Sometimes kita kena ada 2 tahun yang kita mungkin tak boleh nak generate any income pun. Lepas 2 tahun baru kita boleh tuai kita punya profit. Okay, so untuk ensure that saya ada fund untuk sustain bisnes saya, so tak adalah kalau saya meminjam, bulan depan dah kena tarik dengan bank ke, dah kena lingkup dengan bank dah kena settle dengan bank. Alright. Okay, so ni adalah cerita pasal financial goals lah, kenapa rakyat Malaysia nak menyimpan duit and kenapa kita kena ada this, share this awareness dengan diorang lah Okay. So, kat mana rakyat Malaysia selalu simpan duit ataupun saving atau invest diorang punya duit Okay, I think yang paling famous lah orang. Okay, yang rakyat Malaysia, especially Malay, sangat cintakan ASB Okay, sangat cintakan ASB. Semuanya kat mana pak duit ASB? Kat mana tabung haji kan? Okay, ASB, tabung haji. Okay, mutual funds. Okay, those yang lebih berani lah. Okay, boleh simpan dalam mutual fund. Sometimes ada yang simpan dalam FD. Okay, real estate sometimes. Okay, and common stock, trading, gold, public gold semua ni Okay, tapi tak ramai yang nampak takaful ni sebagai salah satu instrumen atau tools untuk you menyimpan atau you invest. Okay, ramai nampak macam takaful ni bukan medical card ke? Takaful ni bukan hibah ke? Okay, sebenarnya it is more than that. Okay, so jom kita tengok kenapa you kena simpan dengan takaful. Kenapa you kena buat simpanan dan investment untuk takaful. Pertama sekali, dari segi portfolio diversification. Okay, so macam you guys, kalau lah let's say you simpan dalam public gold lah. Macam saya pun saya simpan dalam public gold kan. Okay, saya hanya invest dekat public gold sahaja. So saya beli gold sahaja. So tak diversify. So kalau okey lah, kalau tak okey lah kan. Okay, tapi dengan takaful, kita ada fund manager kita ada fund house kita di mana diorang ni, tugas diorang hanya tengok screen satu hari 8 jam untuk tengok mana satu unit nak beli, mana jual, mana beli nak jual. Diorang tengok dekat Petronas ke TNB ke mana share yang okey semua untuk diorang jual, mana untuk diorang beli untuk diorang manage the fund lah. Okay, so untuk bagi keuntungan kepada fund-fund tu. So basically dia punya portfolio diversified. And dalam masa sama juga, kita nak cerita pasal, bukan nak cakap jangan simpan langsung dalam ASB, jangan simpan langsung dalam tabung haji, tak. Bagus untuk simpan dalam tabung haji, bagus untuk simpan dalam ASB atau ada instrumen sebab dia mempunyai reason yang tersendiri. Kenapa? Mungkin tabung haji untuk pergi haji one day kan. Mungkin ASB untuk kita makan dividen dia untuk retirement ke, untuk apa-apalah, untuk purpose emergency ke apa Okay, tetapi kenapa tidak kita diversifykan kita punya investment portfolio? Mungkin sedikit simpan tabung haji untuk haji, mungkin sedikit simpan dalam SSPN untuk anak kita sama belajar, mungkin dalam ASB untuk kita punya retirement for example. Tapi kenapa tidak masukkan sedikit dalam takaful supaya nanti kita dapat in the same time kita dapat protection dan juga dia punya wealth distribution dia lebih mudah. Kejap lagi saya akan cerita macam mana Okay, kenapa simpan dengan takaful juga? Sebab kita ada protection element. Kalau kita nak compare dengan ada saving instrument seperti tabung haji, ASB, mutual fund semua ni, dia tak ada protection. So if anything happen, semua aset ni akan dibekukan. Okay, and also dia tak ada bagi you benefit in terms of kalau let's say meninggal ke TPD ke, tak ada benefit dekat situ Alright, okay. And ketiga, kenapa kena simpan dengan takaful? Sebab wealth distribution kita ada hibah takaful ataupun kita ada conditional hibah takaful. Okay, di mana macam you guys tahu, dia akan straight away bagi kepada family tanpa go through all the faraid ke apa semua tu. Alright, okay. Kejap lagi kita akan cerita lebih lanjut macam mana, how it works. Okay, tetapi saya just nak bagi pembuka minda lah kepada anda semua
bila kita tanya kepada high net worth customer kan, or those yang customer yang ada juta-juta punya net worth, bukan asset net worth diorang Okay, bila kita tanya diorang, okay, apa you punya priority? Sebab you dah ada everything kan, dah ada kereta, dah ada rumah besar berapa biji semua kan, dah ada kereta mewah berapa biji semua. Kita tanya apa you punya priority? And then most of them, 9 daripada 10 those high net worth customer cakap, priority diorang adalah untuk pertama sekali, preserve diorang punya kekayaan. Untuk ensure that kalau inflasi ke apa-apa, diorang market risk ke ringgit currency risk ke diorang punya kekayaan, wealth diorang takkan affected. Second priority diorang adalah untuk transfer diorang punya kekayaan kepada next generation. Okay, transfer kekayaan kepada next generation. Okay, sebab benda ni yang diorang faham, okay, yang diorang faham kalau let's say anything happen dekat diorang, all those harta-harta diorang, kekayaan diorang yang berjuta-juta tu semua akan melalui proses yang sama dengan kita semua. Okay, so apa perbezaan takaful and other saving instrument on wealth distribution? So kalau cerita pasal wealth distribution in context of wealth distribution, macam mana takaful ni boleh bantu in terms of wealth distribution, okay? So pertama sekali, kalau kita cerita pada other saving instrument, let's say lah you dah ada duit, you dah ada banyak simpanan dalam ASB, tabung haji, mutual fund, public gold semua ni kan. Let's say lah ada 2 juta ke kan, okay, 2 juta, 3 juta macam tu. Okay, so upon your death, let's say lah kita dah menyimpan lama ni, dah create banyak sangat, simpanan investment dalam tu. Okay, but suddenly what happen kalau kita pass away? Okay, so all this asset, all this wealth yang kita dah create tadi ni akan dibekukan. Okay, dibekukan. Okay, dalam masa sama, family kena bayar funeral expenses. Okay, lucky for Malay, lucky for Muslim, quite murah juga, lebih kurang 2-3 ribu max. Tapi for non-Muslim, I believe it is actually expensive. Okay, I believe that it's more than 10,000 plus untuk funeral expenses sahaja. Okay, and then dalam masa sama paling penting, I think ramai yang tak sedar sebenarnya. Okay, bila you asset you dibekukan, you perlu appoint executor. Okay, which is sometimes you pergi amanah raya ke salihin ke apa semua ni untuk cairkan asset you. Okay, you tahu tak untuk cairkan asset ni you perlu bayar some fees. Okay, untuk cairkan asset-asset you. Okay, sometimes amanah raya dia boleh ambil up to berapa persen, ikut you punya size harta lah, lagi besar harta you, lagi banyak fees dia. Which is you perlukan duit untuk cairkan duit. Okay, you perlukan duit untuk cairkan aset-aset yang lain. Okay, benda ni yang selama ni yang jadi isu. Ramai orang tak sedar. Diorang ingat, wah nanti kalau meninggal banyaklah dapat harta semua kan. Tapi diorang kena ada a sum of money untuk cairkan. Sebab tu kita ada lebih kurang 90 bilion, bukan juta, 90 bilion dalam amanah raya yang tak dituntut, harta tak dituntut ke amanah raya. Sebab apa? Bukan ramai orang tak tahu ada harta kat situ, bukan waris tak tahu. Bukan sebab waris tak setuju. Most of the times, bila kita check disebabkan tak ada duit untuk cairkan aset-aset ni tadi. Okay, so dan lepas tu dah cairkan everything, you kena bayar tax pula dekat government. Ni termasuklah tax LHDN ke apa yang tertangguh ni And then bayar hutang-hutang kalau ada MRTT ke apa semua, hutang dekat bank ke, hutang dekat manusia ke. Okay, and then barulah aset ni tadi kena distribute melalui faraid ke, wasiat ke, ataupun law distribution law ke, ikut you punya law lah yang tertakluk kepada agama si mati tadi Okay, and then kena bayar related fees atau cost, then barulah bagi kepada family. So imagine tadi duit dalam ASB, tabung haji you semua ni, yang ada berapa juta ni tadi, mungkin ada 2 juta, last bagi kat family tinggal 1.5. Itu pun bukan family you semua dapat Okay, macam you tahu bila lalui faraid semua ni, ada portion-portion untuk orang lain juga, which is ahli keluarga yang lain. Okay, mungkinlah dapat dekat anak you tu, tak semuanya dapat dekat situ. Okay, so berbeza dengan hibah takaful pula, bila you simpan atau invest dalam takaful, everything yang you invest, cash value ke apa semua ni, benefit dalam this certificate akan terus kepada family you. Tak ada kona-kona, tak ada U-turn, tak ada 3 point turn. Okay, semua straight bagi kepada you punya family.
Okay. So tak ada fees, tak ada kena pergi court ke, tak ada kena buka file ke apa, just submit dekat kita death cert apa semua, all the documentation, and then kita akan bayar direct kepada waris yang you nak. So kalau let's say you intend untuk bagi dekat anak you 500,000, 500,000 lah diorang akan dapat. Okay. Berbeza kalau let's say tadi, let's say lah saya cerita kalau saya simpan dalam ASB, saya dah lah tak tahu berapa lama saya boleh menyimpan sebab saya pun tak selamanya bekerja, betul tak? Okay, simpan, suddenly pass away. Okay, bila pass away, duit ni tadi kena bekukan pula. So penat-penat saya simpan, and then bukan anak saya yang seorang tu dapat semua kan. Okay, dapat pula dekat family ke apa semua. Okay, so dia tak direct dapat dekat family saya. Okay, maksudnya dekat sini bukan saya nak cakap jangan simpan dalam SB, jangan simpan dalam tabung haji, bukan. Tetapi saya nak cakap kena diversify. Kena diversify. Jangan put everything in one basket sahaja. Okay? Okay. Alright, okay. So let's take a look untuk dekat dalam Get B, apa product saving dengan investment yang kita ada for now. Okay, pertama sekali kita ada iGrade Prestige. I think this is the famous one lah, iGrade Prestige. Okay, so iGrade Prestige ni is a combination traditional dengan investment link. Okay, it is a good plan, tetapi dia tempoh dia tak lama. So which mean that untuk 20 tahun, 30 tahun saja. Okay, dan kita ada iGrade Duo. iGrade Duo ni is a good product because it is the only investment link product yang kita ada. Tetapi protection dia hanya fix pada 10,000 sahaja. Okay, so let's say lah, saya ambil cerita saya lah Let's say lah saya sekarang ni mungkinlah saya naik pangkat, gaji lebih sikit kan. Okay, and saya ada lebihan duit. Okay, sebab saya mungkin dah stable sedikit sekarang. Okay, so ada lebihan duit tapi dalam masa sama, saya risau juga. Saya duk menyimpan dekat SB, duk menyimpan kat tabung haji atau simpan-simpan dekat tempat lain kan. So saya risau, what happen kalau saya meninggal dunia one day? Okay, saya risau juga dengan inflasi yang kita tak tahu akan datang 10 tahun, 20 tahun akan datang. Mungkin duit saya sekarang ni tak cukup untuk cover inflasi. Okay, dalam masa sama mungkin saya nak juga beli rumah impian saya one day nanti Okay, and dalam masa sama juga saya nak ensure that saya dapat hantar anak saya untuk sambung belajar nanti. Okay, so saya merisaukan benda-benda yang akan berlaku ni lah. Okay, so in the spirit of we help people, help each other in times of needs because we can. Okay, so that's why we create this product. Okay, we introduce to you our new plan, iGrade Infinity. Everlasting benefit for generation to come. Okay, jom kita tengok kenapa nama dia Infinity. Okay, so before saya cerita lebih lanjut, okay, so mungkin saya nak cerita how this product works lah Okay, pertama sekali, imagine you ambil satu plan yang di mana you bayar 5 tahun atau 10 tahun, you suffer sedikit je lah Okay, tak semestinya you kena ada duit lebihan setiap bulan, yang mungkin kena gaji, certain gaji ke, kena cari customer kaya ke tak. Okay, macam saya mungkin saya ada some duit yang saya put aside dalam SB atau tabung haji ke kan. Okay, so saya hanya perlu suffer beberapa tahun, which is 5 tahun atau 10 tahun untuk bayar dekat dalam plan ni. Okay, tetapi once saya habis bayar 5 tahun atau 10 tahun, setiap bulan saya akan receive cash payment sampai umur saya 100 tahun. Okay, saya akan terima cash payment sampai umur saya 100 tahun, which is sampai bila-bila lah. That's why nama dia Infinity. Alright, so saya hanya perlu suffer beberapa tahun untuk bayar this contribution semua ni untuk plan ni, dan saya tak perlu risau dah. Saya hanya tuai saya punya kekayaan saya, tuai saya punya hasil saya sampai umur saya 100 tahun. Okay, so jom kita tengok apa key highlight untuk produk ni. Okay, pertama sekali, okay, produk ni adalah Universal Takaful Plan. Okay, lebih kurang macam endowment macam tu kot. Okay, lebih kurang Universal Takaful Plan di mana you akan receive perpetual monthly cash payment sehingga umur 100 tahun. Okay, sehingga umur 100 tahun, which is dia punya cash payment depends dekat you punya contribution lah, sama ada nak bayar 5 tahun ke 10 tahun, 20 tahun. Dia punya percentage berbeza lah amount dia berbeza. Okay, so customer boleh pilih nak bayar 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, tak kisah. Tapi once you habis bayar je 5 tahun okay, atau 10 tahun,
then kemudian you akan tuai you punya hasil you setiap bulan setiap bulan you dapat cash masuk dalam account you sampai umur 100 tahun. Okay, and then produk ni juga kita dah build in sekali accidental death benefit. Okay, macam produk-produk lain kita kena attach rider, tapi untuk produk ni kita dah build in masuk sekali accidental death benefit, which is total payout can go up to 400%, 4 times daripada total payout you. Okay, and then dalam masa sama, I think this one yang paling you guys menanti-nantikan, produk ni adalah GIO, no medical underwriting. No medical underwriting tapi ada financial underwriting. Okay, no medical underwriting, so that's why produk ni tak selamanya adalah. Okay, no medical underwriting, it is a GIO plan. Okay, next. Okay, saya rasa ni salah satu key features yang sangat penting sekali yang saya rasa sangat bagus disebabkan produk ni ada no lapse facility. Okay, apa itu no lapse facility? Before saya nak cerita dulu dalam beberapa tahun lepas, 6 ke 5 tahun lepas, kita ada investment link plan. Okay, investment link plan di mana investment link plan ni bagus sebab dia akan invest duit kita, tetapi kita tahu investment ada risiko dia. So kalau lah let's say investment saya flop, which is saya punya fund yang saya pilih tu tak berjaya create cash value bila tak ada cash value, certificate tu akan lapse. Walaupun tak kisahlah saya bayar, certificate akan lapse. Okay, tetapi dengan sekarang ni kita ada no lapse facility di mana bayangkan duit yang customer bayar, kita masuk dalam cash value account kan. Okay, and then kita akan invest. Okay, itulah dari mana datang you punya cash payment every month sampai umur 100 tahun tu. Tapi even kalau lah let's say customer bayar cantik 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ni, even kita punya investment yang kita tak boleh nak jamin tu, investment kita flop, which is kita punya cash value tu dah tak ada duit dalam tu, sebabkan investment punya risiko yang kita tak tahu 10 tahun, 20 tahun yang akan datang tu, even tak ada duit dalam cash value tu pun, kita certificate tak akan lapse, which mean that customer still akan enjoy dia punya monthly cash payment masuk dalam account dia setiap bulan sampai umur 100 tahun. Okay, imagine walaupun dah tak ada duit dalam tu, customer still receive sampai umur 100 tahun. Okay, and another key highlight juga adalah this product ada advance contribution facility di mana customer boleh lamsamkan duit. Ini cerita dia bagus these features sebab saya selalu dengar kan ramai feedback, Miss tak ada ke produk ni boleh bayar lamsam semua, customer malas lah bayar 5 tahun, 10 tahun dia nak bayar lamsam sebab customer mungkin dapat duit tanah ke duit durian ke dapat duit lamsam kan, which is tahun depan tak tahu ada lagi ke tak duit tu. Okay, so diorang ada some duit lamsam, especially those yang akan retired ataupun dah retired, diorang keluarkan dalam ASB, daripada ASB ada duit ASB dah boleh keluar, diorang boleh keluarkan park dalam iGreat Infinity produk ni lamsam, and diorang tak payah risau dah untuk bayar tahun depan ke 5 tahun, 10 tahun dah tak payah dah. Okay, park duit dalam ni, lepas 5 tahun, 10 tahun you dah boleh generate you punya hasil dah. Every month dah masuk dalam account you hasil dia dekat situ Okay, so ni adalah key highlight untuk produk ni. So saya rasa produk ni sangat bagus lah sampai kawan saya yang sebelah ni pun berkobar-kobar nak ambil juga produk ni. Okay, dia kata tak sabar nak tak sabar nak isi form dalam MPOS Alright, okay, so monthly cash payment ni will create a stream of income that can be used for different purpose lah. Ikutlah customer tu kenapa diorang nak this income, either untuk support dia punya lifestyle, mungkinlah nak merasa duit lebih sedikit setiap bulan kan, ataupun untuk complement you punya retirement fund, atau untuk create education fund untuk anak ke, untuk whatever reason, tak kisah. Kalau you nak reinvest, I think it's better untuk you reinvest duit ni, bila nak guna nanti boleh keluarkan. Okay, alright, okay, so let's take a look how this plan works. Okay, saya bagi contoh sampel saya cerita bebel-bebel pun nanti macam apa benda ni tak faham. Okay, so jom kita tengok macam mana how this plan works. Let's say kita ada Azfar umur 40 tahun, business plan. Okay, and dia ada duit lebih sedikit and dia willing untuk invest ataupun save RM9,000 setahun, RM9,000 setahun, which is sebulan RM750 untuk investment purpose Alright, okay.
And then dia masuk dalam iGrade Infinity, dia participate iGrade Infinity 9,000 setahun, and then dia ambil 10 tahun punya payment. So total dia bayar 90,000 Okay, so once dia bayar 10 tahun, tahun ke-11 sampai tahun ke-60, which is selepas dia bayar tahun ke-10 sampai umur dia 100 tahun, si Azfar ni akan receive cash payment every month sampai umur dia 100 tahun. Dia akan terima berapa banyak? RM150 sebulan. Okay, RM150 sebulan. Okay, mungkinlah you guys kata sikitnya. Okay, tapi kalau let's say untuk this, I would prefer untuk you guys reinvest balik Okay, macam mana dapat 150 ni? Is basically 1,800, 20% darab dengan 9,000 sebab kita kira macam mana nak kira monthly cash payment you adalah 20% darab dengan annual contribution you. Okay, so 20% darab 9,000 you dapat 1,800. So 1,800 setahun kita spread 12 bulan, so sebulan 150 Okay, so in total kalau let's say kita kira Azfar ni daripada dia dapat cash payment sampai umur 100 tahun, which is 50 tahun dia dapat lebih kurang 90,000 in total. Okay, so bukan itu sahaja, aside from cash payment, kita juga invest customer punya duit ni tadi dalam Universal Takaful Account. Okay, so bila kita invest ada cash value dekat situ, which is kita project untuk Azfar ni adalah 440,000. Okay, so in total 440,000 cash value from Universal Takaful Account Utah plus dengan 90,000 daripada dia cash payment yang dia dapat setiap bulan tu, total kita bayar under certificate Azfar ni adalah 530,000, which is 6 kali ganda daripada apa yang Azfar ni dah bayar. Okay, 6 kali ganda Okay, so mungkinlah you guys kata siapa je hidup sampai 100 tahun Miss? Okay, tak apa, jom kita tengok pecahan by pecahan berapa customer ni akan earn setiap berapa tahun lah Okay, pertama sekali, kalau lah let's say Azfar ni simpan sampai 20 tahun set ni which is 10 tahun dia bayar and then dia simpan another 10 tahun. Masa ni umur dia 60, mungkin dia nak retire ke kan? Okay, so up to tahun ke-20 sijil, dia dah receive cash payment sebanyak 18,000. Sebab apa? 1,800 darab dengan 10. Okay, 18,000 and cash value projected masa tu adalah 107,000. So total certificate Azfar ni ada 125,000 Okay, tetapi mungkinlah Azfar kata, tapi saya tak nak guna lagi, saya nak simpan lagi. Boleh, tak ada masalah. Okay, so kalau dia simpan lagi, total selama sampai umur dia 80, which is 40 tahun sijil, dia dah receive 54,000 cash payment and 200,000 cash value. Okay, so kalau dia simpan lagi umur 100 tahun, kalau let's say dia meninggal ke apa masa ni kan. Okay, so total untuk cash payment dia dah receive 90,000 and cash value lebih kurang 440,000 and maturity benefit ada sedikit lebih kurang 4,000 lah. Okay, so total 530,000. Okay, so ni adalah cerita kalau let's say cerita berperingkat lah supaya kita nampak perjalanan dia. Tak adalah tunggu 100 tahun baru dapat kan. Okay, tetapi suka untuk saya ingatkan dekat sini. Untuk cash payment ni, you ada option untuk terima setiap bulan atau you nak reinvest. Okay, my suggestion adalah kalau boleh customer yang ada memang definite saving goals, mungkin untuk retirement, mungkin untuk anak dia punya education semua kan, biar duit tu beranak dalam reinvestment account Okay, one day bila diorang nak guna duit, diorang boleh keluarkan. PRA reinvestment account tu boleh keluarkan anytime, tetapi Universal Takaful account ataupun cash value account ni tak boleh keluarkan sebab ni adalah di mana kita bayar you punya dari mana kita generate you punya cash payment tau. So Utah ni tak boleh keluar Okay, Utah ni tak boleh keluar sebab kita nak sustain certificate you selama 100 tahun. Kalau nak keluar, kita akan consider sebagai surrender. Okay. Alright, so yang boleh keluarkan hanya cash payment yang you reinvest sahaja. Okay. Alright, okay, let's say lah, what happen kalau let's say Azfar ni meninggal tengah jalan. Okay, kalau dia meninggal atau TPD due to natural causes, which is death atau TPD due to penyakit dalam masa 2 tahun, okay, kita akan bayar either
refund balik contribution yang dia dah bayar total ataupun cash value, whichever is higher. Okay. Kalau let's say dia meninggal disebabkan accidental bila-bila masa atau meninggal disebabkan penyakit lepas 2 tahun, okay, so kita akan bayar prevailing sum covered atau cash value yang mana lagi tinggi. Okay, prevailing sum covered ni apa? Adalah sum covered you yang di mana dikira bila masa meninggal dunia. Bila you meninggal dunia baru kita boleh kira berapa you punya sum covered. Sekejap lagi kita akan tengok macam mana kiraan dia. Okay, let's say lah. Okay. Let's say kita cerita pasal sampel kedua pula. Kalau let's say Azfar ni nak ambil untuk anak dia. Okay, contohlah saya lah. Saya nak ambil untuk anak saya. Okay, so contoh kat sini saya allocatekan 9,000 juga untuk anak saya setahun. Okay, 9,000 setahun untuk 10 tahun. Okay, so apa cerita dia kat sini adalah selepas 10 tahun which is masa anak saya umur 15 tahun. Which is tahun ke-11 lah Tahun ke-11 sijil sampai anak saya umur 100 tahun. Anak saya daripada tahun ke-11 sijil sampai umur dia 100 tahun, dia akan receive cash payment setiap bulan sampai umur 100 tahun. Okay, so kiraan dia sama juga macam tadi. Okay, tetapi dia punya amount lebih banyak lah kalau kita tengok. Total cash payment yang dia receive lebih kurang 153,000. Sebab apa? Dia simpan lebih lama. Dia masuk lagi muda lah. So, certificate dia lebih lama. Okay. So, that's why compare dengan Azfar ni tadi. Azfar ni total sampai 100 tahun hanya 90,000. Tapi anak dia ni 153,000. Okay. Bukan itu sahaja. Okay. Sebab apa? Bila maturity umur 100 tahun, Faris punya cash value dah ada lebih kurang 2 juta ringgit dah dalam ni 2 juta ringgit dalam ni. Okay, so 153,000 dari cash payment tambah 2 juta daripada cash value total adalah 2.1 juta. So, kalau kita kira balik compare dengan apa yang bapa dia bayar, 90,000. Okay, total certificate ni yang kita bayar untuk anak ni tadi adalah 24 kali ganda. Okay, 24 kali ganda daripada apa yang ayah dia bayar. Ayah dia bayar 90,000 je tapi dapat balik around 2 million. Okay. Alright, okay. So, kalau kita cerita dari berperingkat pula sebab mungkinlah dia nak guna duit tengah jalan kan. So, agaknya berapa banyak cash value semua yang ada Okay, let's say lah cerita masa anak ni tadi umur 25 tahun, dia nak guna duit. Okay, so cash payout dia dah ada 18,000 dah dalam tu. And then kalau dia nak surrender, cash value dia ada lebih kurang 108,000. Okay, so kalau dia simpan lagi masa umur 45, let's say lah dia nak buka bisnes ke apa, cash payment yang terkumpul dah ada 54,000. And then cash value dia ada lebih kurang 207,000. Okay, and kalau dia simpan lagi untuk retirement, cash payment dia dah ada 90,000 total dah dekat situ. And also cash value dia dah ada lebih kurang 450,000. Okay, so kalau simpan sampai maturity itu yang membuatkan sampai ada 2 juta cash value dekat situ And cash payment dia yang diterima total adalah 153,000. Okay, so far clear? Okay, boleh saya dapatkan thumbs up untuk saya tahu anda semua bersama saya lagi? Alright, okay. So, nak cerita dekat sini, yang produk ni for me lah sangat menarik. Sebab apa? Pertama sekali adalah you boleh decide berapa lama you nak simpan duit. Kalau you nak simpan duit 5 tahun ke 10 tahun, 20 tahun kan, you suffer sekejap je, berapa tahun je. Lepas tu you akan receive dia punya benefit sampai umur 100 tahun, which is tak payah risau dah. Kalau apa-apa jadi, meninggal dunia ke TPD ke kan, tak payah risau sebab semua ni akan di-convert jadi hibah. Kepada new agent ataupun mungkin dah yang baru dalam industri, kalau nak tahu dulu 6-7 tahun lepas, produk-produk yang ada cash value, bila meninggal dunia, hanya basic sum covered yang boleh dihibahkan. Boleh dihibahkan. Cash value you, tak kisahlah daripada PUA ke PIA ke, diorang kena pergi faraid. Okay, dia takkan hibahkan, dia akan bayar separately untuk pergi faraid. Okay, so sekarang ni kita dah ada new process in place di mana
you punya cash value, you punya saving investment semua ni akan di-convert kepada hibah bila meninggal dunia. Okay, so dah tak payah risau dah dekat situ. Okay. Alright, okay. So kalau lah let's say, saya ada duit lump sum Saya ada duit lump sum, saya nak bayar, macam tadi saya cerita, kalau let's say saya ada duit dalam ASB ke, saya ada duit daripada EPF, dah retired ke, dah boleh keluarkan duit EPF kan. Okay, so saya ada duit lump sum, saya boleh masukkan terus. Tak payah bayar 5 tahun, 10 tahun, lump sum terus. Okay, sebab kita ada advance contribution facility dekat sini atau kita panggil ACF, di mana customer boleh bayar lump sum dia punya contribution tu. Okay, so macam mana proses dia adalah customer ada duit lump sum, okay, ambil plan ni, enforcekan dulu. Okay, enforce, make sure certificate dah enforce, and then you boleh datang kat customer service, cakap nak buat advance contribution facility, ACF, EC form, and then you boleh bayar berapa contribution in future yang you nak bayar. Okay, minimum 2 tahun atau maksimum adalah total contribution yang you kena bayar sampai tamat tempoh lah, untuk 10 tahun ke 20 tahun ke, tak kisah Okay, ni adalah untuk customer yang mungkin ada duit jenis sedebu, ada duit lump sum, yang bukan ada duit lebihan setiap bulan, tapi ada duit lump sum, mungkin bonus ke, mungkin duit tanah, duit durian ke kan, duit kelapa sawit ke kan. Okay, boleh park dalam ni, and then setiap bulan kita akan drip masuk dekat you punya certificate lah. Okay. So ni adalah salah satu facility yang saya rasa sangat berguna lah. Okay, so let's take a look untuk detail features. Okay, detail features and benefits untuk plan ni. Okay, pertama sekali saya nak cerita how this plan works. Mungkinlah orang cakap, macam mana boleh takaful guarantee cash payment semua ni kan? Okay, memanglah sepatutnya tak boleh, tetapi sebab apa boleh? Sebab this benefit cash payment semua ni datang daripada Tabarruk Fund. Okay, sebab tu produk ni kita ada 2 Tabarruk Fund. Tabarruk Fund 1, Tabarruk Fund 2. Tabarruk Fund 1 adalah untuk death TPD. Okay, Tabarruk Fund 2 adalah untuk cash payment. Okay, so that's why bila benefit tu datang daripada Tabarruk Fund, kita boleh guaranteed the benefit. Sebab itulah death benefit tu boleh guaranteed. Yang basic sum covered semua tu. Sebab apa? Dia datang daripada Tabarruk Fund. Okay. Alright, okay. So, untuk plan ni juga kita tak gunakan PUA atau PIA. Kita gunakan Participant Universal Takaful Account ataupun UTA. Kita senang panggil UTA lah Okay, UTA ni macam mana? UTA ni berbeza dengan PUA. Okay, PUA hanya untuk investment link product. Okay, macam kita tengok kat sebelah kiri ni PUA ni. Okay, PUA hanya tertakluk kepada investment link product, di mana customer boleh pilih fund-fund yang dia nak invest. Setiap fund berbezalah dia punya objektif dia. Adakah untuk long term ke medium ke, medium risk ke. Okay, dia berbeza. Dia ada makmur Mekar semua tu. Okay, customer boleh pilih fund, and also dia boleh pilih proportion berapa banyak dia nak masuk. Okay, bila customer bayar contribution, okay, daripada contribution tu kita akan beli unit masuk dalam fund tu. Depends dekat fund tu. Kalau fund tu RM50 satu unit, kita tengoklah berapa banyak dia allocate. Kita akan beli unit. Bila you nak withdraw pun, kita akan jual unit tu mengikut harga semasa tu. Okay, so dia memang totally unit lah. Okay, berbeza dengan UTA dengan PIA. Okay, so UTA and PIA ni is basically fund yang kita ada orang yang, tadi pun ada orang monitor, tapi this one pun kita ada combination between financial asset and securities lah. So which is kita invest dalam both suku dengan equity. So which is dia lebih kurang balance fund lah. Okay, objektif dia adalah untuk medium to long term punya investment lah. Okay. Okay, so boleh baca kat sini, the purpose of this account is to generate stable returns consistent with the investment profit objective and solvency requirements of the fund. Okay, so untuk fund PIA UTA ni, customer tak boleh pilih fund Okay, tetapi kita ada fund manager kita yang akan manage fund ni. Okay, so untuk PIA dengan UTA ni ataupun UTA ni similar in nature, sebab kita invest, dia stable, dia jenis yang moderate punya, stable, tetapi dia punya investment strategy and allocation slightly different lah. Untuk UTA ni kita invest dekat sektor-sektor yang lain, okay, so dia ada strategi yang berbeza lah, which is
percentage dia, kalau saya baca dia punya UTA ni 90% up to 90% dia akan invest dalam fixed income, okay, ataupun sukuk. And up to 35% kot untuk equities. Sebab dia tak nak lebihkan equities sebab kita tahu equities ni very volatile. Okay, so and up to maximum 10% dia akan invest dekat global lah, which is dekat overseas punya fund. Okay, so kalau kita tengok dekat sini pun dia untuk UTA ni kalau saya tengok sektor-sektor yang dia invest pun dia invest dalam oil and gas, TNB, cari gali apa semua tu yang saya tengok lah, ada few companies yang okay lah. Okay, so basically kita ada fund manager kita yang monitor on this Alright. Okay, so what's special about this product adalah, okay, so customer bayar contribution. Okay, customer participate in aggregate infinity and dia bayar contribution, dia akan dapat coverage on death, accidental death and TPD. Okay, total permanent disability sampai umur 100 tahun. Tetapi saya nak ingatkan untuk TPD dan accidental death, benefit hanya sampai 70 tahun sahaja. Hanya kematian death sampai 100 tahun. So kalau let's say customer accidental death, meninggal disebabkan accidental pada umur 80 tahun, kita hanya akan bayar death benefit saja, which is kita akan hanya bayar kematian biasa saja. Sebab apa? Accidental death hanya sampai 70. Sama juga dengan TPD, kalau di TPD umur 80, kena tunggu kematian baru kita akan bayar benefit. Okay? So untuk monthly cash payment, okay, so customer akan receive at the end of contribution payment term lah. Okay, sampai umur 100 tahun. And also, saya nak ingatkan juga plan ni tak ada no lab facility. Di mana kalau let's say macam saya cakap, investment flop ataupun investment fund you, cash value you, tak ada duit dalam tu dah sebab investment, kita tak tahu 10 tahun akan datang kan macam mana investment akan berlaku kan. Akan jadi apa return dia semua. Tapi kalau let's say at that time, investment flop, customer still akan enjoy the benefit. Certificate takkan lapse, customer still akan enjoy benefit sampai umur 100 tahun. Okay, cash payment still akan masuk dalam account sampai umur 100 tahun. Okay. Okay, so untuk benefit pertama, death and TPD. Okay, so upon death, macam saya cerita tadilah, kalau di tahun pertama dan tahun kedua disebabkan penyakit atau natural causes, kita akan refund contribution. And kena ingat, bila kalau let's say customer you meninggal 2 tahun pertama ni, yang kita refund contribution ni, you punya commission kita akan claw back Commission akan di claw back, okay. So saya just nak ingatkan dekat situ lah, I think ramai yang dah sedap, yang ramai yang aware about this Okay, kalau let's say meninggal accidental, bila-bila lepas minggu ke lepas sebulan ambil certificate, ataupun non-accidental death, starting tahun ketiga dan ke atas, kita akan bayar either prevailing sum cover atau UTA value, cash value you tadi, yang mana lagi tinggi, plus kita akan bayar together PRA value, which is duit cash payment yang you receive every month tu, kalau you tak nak guna, tak nak masuk dalam account, you boleh reinvest. Bila reinvest masuk dalam PRA Okay, so masuk dalam PRA, apa-apa jadi kita akan bayar balik. Kita pulangkan balik PRA ni dekat you. Okay, prevailing sum cover macam mana nak kira? Okay, jom kita tengok kat sini Okay, ini adalah total pembayaran death dengan PD. Okay, so untuk prevailing sum cover macam mana kita kira? Ia adalah 105% daripada total contribution dah dibayar. Okay, let's say customer ni bayar 9,000 setahun selama 10 tahun. So 9,000 darab 10, 90,000 times dengan 105%. Okay. Sebanyak 94,500. Okay. 94,500 tolak dengan cash payment yang kita dah bayar selama 10 tahun. Kalau dia reinvest ke apa tak kisah. Untuk kiraan memang kita akan kira dengan cash payment yang kita dah bayar. 10 tahun ya, so 18,000. So dia punya sum covered adalah 76,500. Okay, this adalah prevailing sum covered Okay, so dan kita akan compare dengan UTA value. Bila meninggal, kita akan tengok yang mana satu lagi tinggi, sum covered ke UTA value. Okay, so kalau UTA value lagi tinggi, that's why kita bayar UTA value. So kalau ada
cash payment yang you reinvest daripada PRA ni tadi dan kita akan bayar sekali. Okay, so untuk accidental death pula, okay, so accidental death, macam saya cakap, untuk produk ni kita build in dalam plan, basic plan. Dia bukan rider. Kalau meninggal dalam Malaysia due to accidental before 70 tahun, kita akan bayar additional 100% from you punya prevailing sum covered lah. Additional on top of death benefit tadi. Okay, kalau dalam Malaysia disebabkan specified event yang public conveyance terbakar ke dalam lift ke public building terbakar ke tu kan, additional 200%. Okay, kalau outside Malaysia additional 300%. Okay, jom kita tengok contoh Okay, contoh dekat sini, customer yang sama tetapi dia meninggal dekat luar Malaysia. Okay, so prevailing sum covered dia adalah 76,000. So outside Malaysia additional 300%. So that's why 76,000 darab dengan 300% dapat 229,500. Okay, and then kita akan tambah dengan death benefit tadi. Death benefit sebab kita bayar yuta kan, 107,000. So tambah 107,000 dapatlah 337,000. Kalau ada PRA reinvest tadi tu kita akan bayar sekali lah. Okay, so ni adalah contoh pembayaran untuk accidental death. Okay, so far clear? So far okay? Tak faham? Okay, which part yang tak faham? Okay, so saya ulang balik untuk accidental death, dia pembayaran dia adalah additional. Okay, additional on top of death benefit. Kalau sebab dia meninggal, tetapi sebab dia meninggal sebab accidental. So, meninggal still dapat benefit dia, tetapi accidental dia dapat extra. Okay, so that's why kat sini, 107,000 ni adalah dia punya death benefit dia. Sebab tadi kalau kita tengok death benefit ni, dia lagi tinggi daripada prevailing sum covered dia. So that's why kita bayar 107,000. Tetapi kita find out, oh dia ni meninggal sebab accidental outside Malaysia. Okay, so meninggal outside Malaysia, so that's why kita ada tambahan pula. Okay, tambahan tu macam mana kiraan dia? Okay, 76,500 which is prevailing sum covered darab dengan 300% which is meninggal disebabkan dalam luar negara, accidental luar negara. So 229,000 tambah 107,000. So total 337,000 Okay. So ni untuk accidental death. Okay, ni adalah untuk cash payment benefit. Benefit ketiga kita which is cash payment. Okay, nak senang cerita. Okay, customer boleh pilih nak bayar 5 tahun, 10 tahun atau 20 tahun. Okay, so kalau let's say customer choose untuk bayar selama 5 tahun, dia entitled untuk 10% cash payment daripada annual contribution dia untuk setahun. Okay, so bila pembayaran akan start adalah pada tahun ke-6. Okay, bila start tahun ke-6. Dia habis bayar tahun ke-5, tahun ke-6 dah start payment sampai umur 100 tahun. Okay, untuk those yang bayar 10 dengan 20 tahun, diorang punya payment akan start pada tahun ke-11. Okay, habis bayar 10 tahun, tahun ke-11 dah start payment sampai umur 100 tahun. Untuk those yang bayar 20 tahun, walaupun diorang tak habis bayar lagi, tapi tahun ke-11 dah start pembayaran sampai umur 100 tahun. Okay, and dia punya percentage pembayaran pun berbeza lah. Ada 10%, 20%, 35%. Tetapi this one adalah untuk annually. So macam mana nak kira adalah kalau let's say customer bayar 10 tahun. Okay, so 20% darab dengan annual contribution. Berapa annual contribution dia? Let's say lah annual contribution dia 10,000. Okay, 20% times 10,000 dapat berapa? 2,000. 2,000 setahun kita akan spread 12 bulan Okay, kita akan spread 12 bulan. So tu yang sebulan you dapat berapa ratus tu. Okay, so untuk monthly cash payment ni, customer ada option whether diorang boleh masuk nak receive setiap bulan dalam account bank diorang atau diorang boleh reinvest dalam PRA. Kalau reinvest, duit ni kita akan reinvest, so maksudnya duit ni akan lebih beranak lah. So bila-bila masa you nak guna duit ataupun bila masa dah sampai tahap you nak gunakan duit untuk retirement ke, education anak ke, nak buka business ke, so you boleh keluarkan daripada PRA. Daripada yuta tak boleh keluar remind again, daripada yuta tak boleh keluar, hanya boleh keluar daripada PRA. So that's why I remind balik, I suggest kalau boleh untuk customer, kalau boleh semua buat reinvest balik supaya
nanti bila dia nak guna duit, dia orang boleh keluarkan. Okay, daripada receive every month tu Tapi it's up to the customer, dia nak macam mana. Tetapi benda ni sama ada nak masuk dalam account ke, nak reinvest ke, dia boleh tukar-tukar. Let's say lah tahun ni saya nak reinvest ke, boleh. Tahun depan saya nak masuk dalam account, boleh, tak ada masalah. So boleh tukar-tukar Okay, tak ada masalah, tak ada charge. Okay, so untuk maturity pula, upon maturity, kalau contribution bayar cantik 10 tahun, 5 tahun, 20 tahun, kita akan bayarlah ada sedikit amount yang mana terkurang bayar. For example, kalau kita akan bayar the higher of sama ada mana lagi tinggi, 105% daripada total contribution paid, tolak total cash payment atau cash value yang mana lagi tinggi. Okay, plus account value daripada PRA. Okay. Alright, okay. So kalau ada lebihan amount, kita akan bayar together masa maturity nanti Okay, so so far saya nak check. Okay, anda semua masih bersama saya ke? So far clear tak dengan apa benefit yang dalam iGrade Infinity ni? Okay, clear Alright, thank you. Menarik tak produk ni? Okay. Masih, alright. Masih bersama saya Okay, menarik Okay, sangat menarik kan? Okay, kalau you guys nak tahu, this is the first product dalam Takaful market yang ada this benefit, which is guaranteed cash payment setiap bulan sampai umur 100 tahun. First in Malaysia. Kita dah check, memang tak ada lagi Takaful operator lain yang beri this benefit. Okay? Alright, so let's take a look on the features. Siapa yang boleh participate, siapa yang boleh ambil, berapa kena bayar semua ni Okay, pertama sekali, siapa yang boleh masuk adalah seawal umur 14 hari. So parents dah boleh ambil daripada baby start tak sampai 1 tahun dah boleh ambil dah produk ni. Untuk education ke untuk future use. Imagine imagine. Macam saya kan, saya menyimpan untuk anak saya 5 tahun atau 10 tahun kan. Lepas tu saya dah tak perlu simpan dah sebab dia akan dapat cash setiap bulan sampai umur dia 100 tahun. Walaupun saya dah tak hidup masa tu, tapi anak saya still akan enjoy the benefit. One day kalau dia nak sambung belajar, okay, dia boleh gunakan duit tu untuk sambung belajar. Okay, sebab apa? Kalau saya simpan dalam ASB untuk anak saya yakin ke 2 tahun lagi saya akan hidup untuk simpan untuk dia? Okay, saya pun tak sure lagi another 5 years saya hidup lagi untuk menyimpan untuk dia. Okay, so that's why saya hanya perlu simpan 2, 3, 5 tahun ni. Okay, and then the rest of the sampai dia umur 100 tahun, which is sampai dia retired, ada cucu pula, dia still dapat this benefit. Okay, so maksimum kemasukan adalah pada sampai umur 60 tahun Okay, which is kalau you tahu customer yang almost cecah 60 yang dah boleh keluarkan EPF kan. Okay, diorang boleh keluarkan EPF diversified masuk Infinity. Tak perlulah masuk semua. Okay, masuk sedikit dalam Infinity untuk ensure that kalau let's say, masukkan ASB separuh, keluar EPF, masuk ASB separuh, masuk tabung haji sedikit, masuk Infinity sedikit. Kenapa? Okay, kenapa? Sebab apa? Satu Infinity ni you akan dapat every month. Kan? You dapat every month, you punya reward sampai umur 100 tahun. Okay, itu untuk pembelanjaan masa lepas retired lah. Satu lagi, disebabkan kalau let's say meninggal dunia kalau let's say pass away, duit you dalam tabung haji, ASB semua ni akan dibekukan kan? Betul tak? Macam saya cakap tadi. So gunakan benefit dari Infinity ni tadi untuk cairkan ASB, tabung haji, all the asset ni tadi. Okay, that's why kena ada simpan sedikit dalam Infinity atau produk Takaful untuk cairkan aset-aset you tadi ni Okay, yang aset-aset lain ni. Okay. Alright, okay, and then coverage and payment term. Customer boleh bayar 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, tak kisah. Ikut customer, nak bayar lump sum pun boleh, tak ada masalah. Okay, and then dia akan expired, tak kisahlah you bayar berapa lama, akan expired, matured umur 100 tahun. Okay, and then untuk contribution pula, ramai yang tertanya-tanya, berapa nak simpan ni? Okay, untuk 5P, minimum annual contribution adalah 9,000, which is dalam lebih kurang 700 je sebulan. Okay, untuk 10P, 6,000 setahun, which is lebih kurang RM500 sebulan. And then untuk 20P, 4,200 setahun. RM350 je sebulan. Sufferlah sedikit. 4,200 ni, sufferlah sedikit. Ataupun kalau ada 9,000 ni, sufferlah 5 tahun sekejap. Okay, suffer sekejap 5 tahun and then you dah boleh
dah generate, dah boleh rasa dah hasil dia. Okay, sampai umur 100 tahun. Okay, and then maximum annual contribution per person cover adalah 250,000. Tak termasuk prestige, tak termasuk duo ke, tak termasuk produk-produk lain. Okay, maximum adalah 250,000 per certificate setahun annual contribution dia. Okay, so kalau lah let's say customer nak ambil multiple certificate pun tak kisah, nak ambil 7, 8 pun tak kisah, as long annual contribution dia maximum total 250,000. Okay. Okay, so payment sama je lah. Debit card ke credit card ke gyro ke direct debit ke payment mode annually ke monthly ke kan, tak kisah, tak ada masalah. ROC still apply, ROC guidelines. Financial underwriting ada, medical underwriting tak ada. Di mana tak ada medical underwriting, tak perlu pergi medical check up. It is a GIO plan. Okay, hanya financial sahaja kena go through lah. So kalau let's say customer ada mungkin political person ke atau dia punya limit dah cecah ke, so you siap-siap je lah isi financial underwriting questionnaire tu Okay, dari segi certificate servicing pula, sorry Okay, dari segi certificate servicing, multiple certificate applicable. Maksudnya kalau customer tu nak ambil 2 ke 8 certificate tak ada masalah. As long macam saya cakap, maximum annual contribution adalah 250,000. Okay, third party certificate boleh nak ambil untuk anak ke, nak ambil untuk spouse ke, tak ada masalah. Okay, and then increase basic contribution tak boleh. Maksudnya, kalau dia dah ambil satu certificate, suddenly tiba-tiba kata, I ada duit lebih lah, I nak tambah boleh tak? Tak boleh tambah dekat certificate tu, tapi boleh tambah certificate okay. Alright, decrease basic contribution boleh tapi ada syarat-syarat dia lah. Okay. Partial withdrawal hanya dibenarkan pada PRA saja, which mean dalam Infinity ni, you nak withdraw hanya boleh pada PRA sahaja. Okay, tak boleh keluarkan daripada UTA. PRA ni duit you, tak ada masalah nak keluarkan bila-bila. Tak ada limit, nak keluarkan tak ada limit kena tinggal ke, tak ada masalah. Okay. Alright, okay, untuk exclusion sama je. Kita punya exclusion untuk death benefit, accidental, TPD sama sahaja. Okay, nanti boleh baca dalam product info tak ada perubahan dekat sini. Multiple certificate tu boleh ke tambah kalau plan ni dah tutup? Okay. Nanti kena tunggu plan ni hidup balik baru boleh tambah. Okay. Alright, okay, dan kita ada upfront charges sama je. Setiap produk kita untuk traditional plan kita ada upfront charges. Semua produk lah ada upfront charges. Upfront charges ataupun wakalah fee ni adalah amount yang kita tolak daripada customer punya contribution untuk bayar you guys agent punya commission and dalam masa sama untuk tolak management expenses fee. Okay, so saya just nak tunjuk dekat sini upfront charges ni dia tahun pertama je tinggi, lepas tu dia akan berkurang. Okay, so kalau dalam M-Post quotation you boleh tengok dia dalam bahagian unallocated contribution. Kalau dalam quotation nanti jangan confuse pula apa benda allocated ni. Unallocated adalah wakalah fee Allocated adalah amount yang lepas tolak wakalah fee untuk masuk dalam UTA untuk deduct untuk tabaruk tu. Okay. So ni adalah commission. Good news untuk produk ni full full commission. Okay. Traditional plan 171% untuk 6 tahun. Total total untuk 6 tahun bukan setahun 171% Okay. Untuk okay, untuk maintenance MDRT count ANC count full Okay, MDRT maintenance count full untuk contest sahaja 5P, contest 5P 50%. Okay, untuk payment 10, 20 full count. Okay, so untuk contest 50%. Okay, untuk maintenance MDRT full count walaupun 5P. Okay. Alright, okay. So ni adalah commission, nanti boleh tengok. Okay, nak summarizekan Infinity ni. Alright, so remember iGreat Infinity, satu produk yang sangat menarik, universal takaful plan di mana customer hanya perlu simpan selama 5 tahun, 10 tahun atau 20 tahun and then dia akan receive the benefit monthly cash payment selama sampai umur 100 tahun. Setiap bulan sampai umur 100 tahun.
minimum kemasukan adalah 14 hari and maximum kemasukan adalah 60 ANB. Okay, this product provide juga coverage upon death, TPD dan juga accidental death. Okay, and then this product tak ada no lab facility di mana even customer punya investment account dah tak ada duit dalam tu tetapi certificate tak akan lapse and dalam masa sama customer still akan enjoy the cash payment sampai umur 100 tahun provided semua contribution dia cantik dia bayar which is cukup. And paling penting produk ni GIO, no medical underwriting. Okay, so jangan limit yourself untuk cari customer yang kaya-kaya dekat golf club ke kan, dekat Menara Great Eastern ke, jangan Okay, this product saya rasakan sebenarnya almost semua orang boleh ambil. Okay, especially those yang ada simpanan dekat tempat lain ke, ajar dia orang untuk diversify dia orang punya investment fund. Alright. Okay, and saya nak cerita juga this product tak selamanya ada, dia hanya ada sampai 30 September sahaja. Okay, so please buat TCF supaya you guys boleh start promote this product, go all out promote this product Okay, tetapi let's say lah saya ambil untuk anak saya, cerita tadi saya ambil untuk anak saya kan, tapi saya risau what happen kalau saya meninggal awal. Saya meninggal awal let's say lah another 2 years ke, saya tak sempat, saya ambil untuk anak saya 10 tahun. Tapi what happen kalau saya tak sempat bayar habis. Okay, so that's why kita come out dengan satu bundle yang suggestion lah, yang you boleh bundlekan dengan Infinity ni, di mana you boleh suggest customer untuk ambil inspirasi atau CI10 atau dua-duanya sekali dengan iGrade Infinity ni. Okay, let's say lah saya ambil Infinity untuk anak saya, tapi saya risau kalau let's say apa-apa jadi kat saya TPD, saya meninggal dunia atau saya kena CI, dah tak ada pekerjaan, tak ada duit nak bayar sertifikat anak. So at least kalau apa-apa jadi dekat saya, sertifikat inspirasi atau CI10 ni bayar benefit kepada saya boleh gunakan duit ni untuk bayar sertifikat anak saya supaya anak saya still boleh sambung belajar, still boleh retire one day ataupun dia nak buka business one day ke Walaupun saya dah tak ada tapi anak saya still boleh teruskan kehidupan dia. Okay, sebab inspirasi dengan CI10 ni sangat murah, dalam berapa puluh ringgit je kan. So kalau let's say customer ada budget lebih, boleh bundle sekali lah dengan iGrade Infinity ni. Okay, so suka juga untuk saya ingatkan dalam masa kita promote produk ni, make sure kita buat fact finding yang betul dengan customer supaya customer ada confidence dengan kita kan. Diorang rasa macam tak adalah tertipu ke, diorang rasa macam kita tak discriminate diorang. Dalam masa sama juga diorang clear, kenapa I nak kena ambil Infinity, kenapa produk ni sesuai dengan I, kenapa I kena bayar this amount, diorang clear apa benefit semua kan. Okay, so diorang pun rasa macam you guys agent sangat professional. Okay, sebab apa, promote produk yang relate dengan diorang, yang diorang perlukan instead of sebab ada kontes ke apa-apa Alright. Okay, so before I end, if you have any question, boleh type dalam chat box. Okay, tapi kalau tak ada soalan, saya just nak ingatkan produk ni hanya available sampai 30 September sahaja. So I hope you guys clear dengan apa yang saya cerita daripada pukul 3 tadi. Okay, so all the benefits, all the features semua you guys clear supaya you guys dah boleh start promote this product. For me, this product sangat menarik. Okay, sebab apa? This is the first product dalam Takaful market di mana you boleh earn guaranteed cash payment sampai umur 100 tahun. Okay, tak ada lagi dalam market Takaful yang boleh bagi benefit cash payment masuk dalam account you sampai umur 100 tahun Okay, and duit ni you boleh, simpanan ni you boleh reinvest balik. Okay, reinvest you boleh earn lagi daripada reinvestment tu. Okay, so that's why produk ni sangat banyak benefit dia. Produk info kita dah upload dalam IGP, so you guys boleh download and baca produk info, tengok dekat situ, and jangan lupa buat TCF juga. Okay, everyone clear? Okay, semua okay? Semangat tak nak promote this product? Okay. Alright, okay. Kalau ada soalan boleh type dalam chat box. Kalau tak ada, for those yang tak ada soalan, thank you so much to spend your time to spend your evening with me. Okay, so I hope you guys clear dengan penjelasan saya hari ini.
and I hope this session will be benefit to you untuk you guys keluar and promote this product. Okay, again produk ni tak lama, go all out untuk promote, buat TCF supaya you guys dah boleh start buat quotation dalam MPOS dah. Okay, with that, thank you so much everyone. Kalau ada terkasar, terkurang bahasa ke, saya minta maaf tu kekurangan daripada saya. So I hope I can see you guys on next session atau next training. Okay, so thank you so much and happy promoting. Bye-bye, take care.